Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini. Dan rekan di hari ini anda sihat-sihat sentiasa bangun pagi. Kita kena ceria. Hari ini Isnin, kadang-kadang ada orang beranggapan bahawa hari Isnin ni malas je nak bangun pagi, nak kerja. Satu hal cuti kan? Dan rekan anda semua tak adalah macam tu. Kalau boleh tu bangun pagi dengan senyuman dan insyaAllah sepanjang hari ini anda akan senyum-senyum selalu disampaikan kami pastinya di Malaysia hari ini. Anda bertemankan saya, Fazli Fuad dan juga rakan saya. Dan juga saya Marslah Hassan. Jika anda tidak dapat menonton kami secara langsung di Kaca TV, anda boleh menonton kami secara live di Facebook MHI TV3. Hari ini tak ada Monday Blues Fad? Oh, tak ada Monday Blues lah kita harapkan kan. Dan kepada anda semua yang mungkin sedang bersarapan pagi, pagi ni makan nasi lemak ke, kan? Makan canai ke kan? Itu kalau nak kenyangkan perut. Tapi kalau anda ingin dapatkan pagi anda dengan segala informasi terkini, pastikan anda menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Dan saya harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat. Dan cerita pasal sihat ni, kadang-kadang ada di antara kita yang mungkin takut jumpa doktor. Betul. Rasa macam pening kepala, sakit badan dan sebagainya. Ada orang cakap pergilah jumpa doktor. Tapi kadang ada orang takut satu takut jumpa doktor satu hal. Satu lagi takut kena suntik dan sebagainya. Disebabkan itulah mereka ni menjadi kata orang tu mengambil langkah yang lain, ya. Mengambil langkah bahawa tak nak jumpa doktor tu tak apa, mereka beli ubat sahaja. Itu kita kata jalan mudah. Ya, jalan mudah. Macam Fazli cakap tadi, takut kena suntik dan sebagainya. Sebab kita ni ada satu stigma kalau nak cepat baik, takut nak jumpa doktor, dapatkan injection. Lepas tu takut dengan jarum. Itu antara salah satu sebab kenapa kita memilih untuk tidak berjumpa doktor. Dan jalan pintasnya ramai yang memilih untuk membeli ubat secara dalam talian. Ada juga yang membeli ubat di kedai serberneka dan juga farmasi dan sebagainya. Tapi tahukah anda sebenarnya pembelian ubat secara sembarangan ataupun tanpa preskripsi daripada doktor ini boleh memberikan kesan yang mudarat terhadap kesihatan anda. Sebab kita tak tahu ubat yang kita beli itu adakah dosnya betul, adakah jenis ubat yang kita beli itu betul. Sebab setiap jenis sakit-sakit yang kita alami itu, kita perlu dapatkan preskripsi daripada doktor. Kalau tak silap saya melalui pembacaan saya, preskripsi doktor itu, dos sesuatu ubat itu diberikan berdasarkan berat badan seseorang. Jadinya kita tidak boleh sembarangan membeli ubat, memakan ubat. Lebih-lebih lagi sekarang ni terdapat banyak lambakan ubat-ubatan yang dijual di laman sesawang. Betul. Kalau sebelum ini, kalau kita andai katalah kita ni mungkin mempunyai pelbagai jenis penyakit dan boleh kita kategorikan kepada mereka yang ingin mendapatkan ubat preskripsi ini daripada doktor ataupun pengamal perubatan ni, mereka dapatkan surat tersebut. Mereka ingin dapatkan ubatan dalam kategori B. Kategori B ni contoh kata penyakit besarnya adalah sakit jantung, buah pinggang, kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Dan mungkin mereka ini mengambil langkah mudah. Mereka ini lebih-lebih lagi sekarang ini di laman media sosial ini terlalu banyak lambakan ubat-ubatan. Jadi kita risaukan bahawa ubat-ubatan yang telah pun mereka beli di laman media sosial ataupun di laman sesawang tersebut adakah benar-benar tulen. Ya, kita tahu bahawa mereka ini mengambil langkah mudah. Kenapa agaknya mereka ini membeli ubat-ubatan tersebut? Berkemungkinan mungkin faktor kekangan masa. Ya, mungkin mereka ini tak mau jumpa dengan doktor dan sebagainya, ataupun ubat-ubatan yang mereka boleh dapatkan dekat laman sesawang itu ataupun di dalam talian tersebut lebih jauh lebih murah lah. Betul. Berbanding dengan ubatan di farmasi atau hospital. Betul. Sebab kerana sekarang ni kadang-kadang premis ataupun farmasi dan juga kedai serberneka yang menjual ubat-ubatan tersebut, diorang tak tanya pun. Mereka tidak bertanya kepada kita secara terperinci sakit bagaimana, berapa lama dah sakit dan sebagainya. Cuma kita perlu nyatakan sakit apa dan kemudian ubat itu akan diberi tanpa penjelasan yang banyak dan kita cuma perlu membayar saja. Dan ini yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Tapi sekarang ni kita nak beralih, nak bercerita pula mengenai yang hangat diperkatakan sepanjang minggu lalu. Hari Sabtu lalu berlangsungnya pilihan raya negeri Sabah, di mana menyaksikan GRS, Gabungan Rakyat Sabah telah memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti 38 kerusi. Dan seterusnya 9 jam 30 minit masa yang diperlukan rakyat Sabah untuk mengundi mendapatkan calon 73 calon kesemuanya, ya. Dan tahniah diucapkan kepada GRS yang berjaya untuk membentuk kerajaan itu sendiri. Dan ianya seperti rumah dah siap tetapi tak tahu siapa penghuninya. Betul. Maksudnya dekat sini Ketua Menteri itu tidak ada bayangan lagi siapakah yang bakal untuk menjadi Ketua Menteri. Dan semalam parti-parti gabungan JRS sebenarnya telah pun pergi ke Istana Negeri untuk berjumpa dengan Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tuan Yang Terutama Tun Johar Mahiruddin. Perjumpaan tersebut adalah untuk menentukan siapakah yang bakal untuk menjadi Ketua Menteri. Tetapi mereka tidak menemui jalan ataupun tidak menemui siapakah yang bakal untuk menjadi Ketua Menteri. Dan pengumuman tersebut bakal dilakukan insya-Allah pada hari ini. InsyaAllah hari ini. Dan kita melihat beberapa nama calon-calon Ketua Menteri disebutkan
disampaikan antaranya oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menamakan Datuk Seri Haji G. Muhammad Noor sebagai calon Ketua Menteri. Dan apapun menurut penganalisis politik, jika tiada siapa yang dicalonkan sebelum ini mendapat sokongan majoriti GRS, tidak mustahil individu lain pula akan diketengahkan bagi mengelak pertikaian yang berterusan. Selalunya kita lihat dalam situasi begini, parti yang mendapat kemenangan tertinggi perlu diberi ruang untuk mengemukakan nama calon Ketua Menteri. Dan kalau kita perasan, PRN kali ini memperlihatkan bahawa 3 presiden parti telah menang, antaranya Presiden Parti Warisan Datuk Seri Mohd Shafie Apdal yang mewakili Dun Senalang, dan antaranya Presiden Parti Solidariti Tanah Air KUSTA Datuk Dr. Jeffrey Kitigan, dan juga Presiden Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO Tan Sri Pandikar Amin. Dan antara pemimpin-pemimpin yang lain yang memenangi kerusi adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Saleh Said Keruak. Ya, betul. Ini segala perkongsian yang diberikan di akhbar berita harian hari ini, dan antara nama-nama yang Masila sebutkan tadi, ada juga yang mengatakan bahawa Datuk Seri Shafie Apdal adakah sekali lagi bakal untuk menjadi Ketua Menteri. Ini butirannya di muka surat 5 di berita harian. Shafie tetap pertahan kerusi terbanyak. Bekas Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Shafie Apdal menegaskan Parti Warisan Sabah Warisan diterajuinya adalah satu-satunya parti yang menang paling banyak kerusi pada pilihan raya negeri kemarin. Ya, dan ditanya pemberita sama ada beliau masih berharap dapat berbentuk kerajaan negeri walaupun Warisan Plus tewas PRN, beliau tidak memberi jawapan jelas, sekadar memaklumkan mereka akan terus melihat perkembangan politik di Sabah. Okey, ini yang mungkin saya boleh rangkumkan di sini ya, berkaitan dengan ada juga yang mengatakan bahawa Datuk Seri Shafie Apdal adakah sekali lagi bakal untuk menjadi Ketua Menteri. Kalau kita ikutkan perlembagaan di Sabah sebenarnya, kepada mereka yang ingin menjawat jawatan sebagai nombor 1 sebagai Ketua Menteri Sabah sebenarnya, memang tidak boleh mengharapkan sokongan daripada jumlah kerusi yang tertinggi. Ya, Perlembagaan Sabah menetapkan bahawa ada kata nak jadi Ketua Menteri perlu mendapat sokongan DUN terbanyak. Jadi kalau kita lihat di sini, sokongan DUN terbanyak adalah daripada GRS. Ya, di bawah GRS sebenarnya kita ada Perikatan Nasional, BN, ya, dan kita juga ada PBS termasuk STAR. Dan kita ingin mengetahui antara nama-nama yang bakal disebut pada hari ini, antaranya Datuk Seri Bung Montaradin dan juga Datuk Seri Haji G. Itu adalah 2 nama yang famous lah yang diperkatakan. Tetapi kita tidak boleh melupakan juga parti-parti komponen di bawah GRS ini. Antaranya PBS dan juga STAR. Ya. Tapi itulah dia. Kita harapkan bahawa ada satu penemuan dan kita harapkan bahawa yang jadi Ketua Menteri itu adalah seseorang yang berwibawa dan bukan saja boleh membantu rakyat di Sabah, malahan boleh menjadi ekonomi bukan saja di Sabah, malahan dekat Malaysia jugalah. Betul itu. Dan bercakap mengenai hal di Sabah, di mana pada PRN Sabah yang lalu sebanyak 66.61% telah keluar mengundi, di mana pada awalnya SPR menjangkakan bahawa 70 hingga 75% yang keluar mengundi, tapi disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini, angka itu dilihat sesuatu yang baik. Mungkin juga penduduk di Sabah peratusan itu tidak dapat dicapai kerana situasi sekarang, takut nak keluar mengundi dan sebagainya. Kerana kita lihat di akhbar semalam terdapat pertambahan kes COVID-19 di mana 150 kes COVID-19, 3 kluster baru direkodkan. Di sini katanya the rise in Malaysia's COVID-19 cases showed no signs of abating yesterday with 150 new cases recorded within a 24-hour period, and overwhelming majority of which were local transmission. Di sini juga Tan Sri Dr. Noor Hisham mengatakan bahawa keseluruhan kes di Malaysia setakat ini adalah 10,919 kes dengan kes aktif adalah sebanyak 950. Terdapat, he said, there were 3 new COVID-19 cluster, 2 in Sabah and 1 in Kuala Lumpur. Okay, seterusnya he said Sabah registered the highest number of daily cases at 224, followed by Selangor 10, Kuala Lumpur 3, Johor 2, Sarawak 2 and Melaka 1. And individuals returning from Sabah must undergo mandatory home quarantine for 14 days beginning yesterday. Ini apa yang kita nak kongsikan, di mana katanya sekejap ya, di mana. Okey, di sini individu yang pulang dari Sabah, di mana mereka perlu kuarantin wajib dan swab test di laman lapangan terbang pintu masuk bermula 27 September nanti. Sebab kita tahu ada 21 kes baru yang baru pulang daripada Sabah, dan Sabah sekarang ini merupakan negeri yang tertinggi mencatatkan angka positif COVID-19, di mana individu yang baru tiba dari Sabah daripada 27 September 2020 hinggalah 10 Oktober nanti. Itu perkongsiannya. Dan semalam kita ada juga dengar cerita di media sosial mengenai mengenai yang terpaksa
menunggu sehingga lebih 3 jam di lapangan terbang KLIA kerana mereka terpaksa menjalani saringan COVID-19 dan kebanyakan mereka adalah yang pulang mengundi pada PRN Sabah dan mereka diwajibkan untuk menjalani saringan tersebut selepas KKM mengeluarkan arahan itu. Dan ada yang berkata mereka terpaksa menunggu lebih 1 jam di pintu ketibaan tanpa sebarang pemakluman ataupun taklimat berkenaan proses saringan. Itu dia antara sikit sebanyaklah perkembangan COVID-19 yang ada sekarang. Dan kepada anda semua yang baru pulang daripada Sabah, ingat anda perlu menjalani kuarantin. Kuarantin kendiri wajib selama 14 hari supaya kita dapat mengekang penularan wabak COVID-19 daripada berlaku. Pastikan anda jujur, pastikan anda menjadi rakyat masyarakat yang jujur, yang prihatin terhadap pandemik yang berlaku ini. Betul, kita harapkan bahawa kita risau di mana mereka yang berada di Sabah, ya. Orang Semenanjung risau berkaitan dengan COVID-19 ini. Kalau kita perhatikan sejak 2 menjak ini, kes yang berlaku positif COVID-19 ini banyak berlaku di Sabah. Jadi sekarang ini baru habis PRN Negeri Sabah, jadi difahamkan mereka yang pulang mengundi di Sabah akan balik semula ke Semenanjung. Jadi yang menggusarkan, merisaukan kita adalah kita yang berada di Semenanjung ni, adakah kita terkesan nanti? Sebab itulah kepada anda semua yang mungkin baru pulang dari Sabah pulang ke Semenanjung, pastikan anda mengikuti swab test, ya, dan juga memakai gelang kuarantin ini. Dan kuarantin di rumah itu adalah wajib di rumah, ya. Dan kalau boleh itu kita asingkan bukan sahaja diri kita ni, malahan dengan keluarga terdekat. Walaupun kita berada kat dalam rumah, tapi kita jangan menjangkiti mereka yang tidak pergi ke Sabah. Itu kita harapkan bahawa anda berkena kuarantin diri anda masing-masing di rumah masing-masing, ya. Okey, kita nak lihat di harian Metro. Di harian Metro ini mengenai ini dia jerat pakej pelancongan di mana di halaman 10 ini menyatakan bahawa JSJK Bukit Aman sahkan terima 40 laporan dan sebanyak 40 laporan polis diterima di seluruh negara dengan jumlah kerugian hampir RM500,000 membabitkan penipuan pakej penginapan bilik hotel mewah dipercayai didalangi sepasang suami isteri. Dan modus operandi sindiket itu adalah menawarkan pakej pelancongan di hotel mewah kepada mangsa menerusi mesej di kumpulan sembang aplikasi WhatsApp. Dan mangsa yang melihat tawaran murah itu kemudian bersetuju dan membuat pembayaran ke dalam akaun milik suspek yang didaftarkan atas nama sebuah syarikat dipercayai agensi pelancongan. Dan paparan selanjutnya dapatkan harian Metro hari ini. Dan nak kongsi sedikit mengenai kesian ya frontliner ini, mereka dianiaya oleh agensi pakej pelancongan ini di mana seorang frontliner katanya dia tidak sangka bahawa bilik hotel mewah yang ditawarkan pada harga murah adalah satu penipuan kerana banyak tawaran lain kepada petugas Barisan Harapan untuk penghargaan kepada kami. Ini saya kira satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab, sedangkan frontliner kita sudah banyak berkorban masa, tenaga dan sebagainya untuk membantu kita, melindungi kita daripada pandemik COVID-19 ini. Betul-betul. Okey, baik, kita tahu bahawa bulan September bakal berakhir. Hari ini 28 September, tinggal lagi lebih kurang beberapa hari, 2-3 hari lagi untuk kita habiskan bulan September ini. Bulan Oktober nanti akan bermulalah tempoh moratorium tamat. Jadi kepada anda semua yang ada pinjaman perumahan, kereta dan sebagainya, bulan Oktober ini adalah bulan untuk anda membayarnya. Dan difahamkan juga bahawa mereka yang meminta untuk pelanjutan moratorium ini, di Utusan Malaysia menggambarkan kira-kira 98% lulus moratorium lanjutan bantuan bank bersasar. Ini dikatakan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dan beliau juga berkata sejak Ogos lalu kerajaan membuka permohonan untuk program moratorium lanjutan dan bantuan bank bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukannya. Ya, kata beliau, bagi peminjam yang hilang pekerjaan ataupun mengalami potongan gaji, mereka boleh mengemukakan dokumen berkaitan untuk mendapatkan moratorium lanjutan ataupun pengurangan ansuran sepadan dengan pengurangan gaji bagi tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan bergantung kepada jenis pinjaman. Itulah dia. Ini mengatakan bahawa kerajaan sebenarnya memandang serius tentang perkara ini, ya, dan kerajaan memang prihatin nasib rakyat yang terjejas. Contohnya anda yang dibuang kerja, anda yang dipotong gaji dan sebagainya. Akan ada perbincanganlah dengan pihak bank dan ada lebih kurang 2 hari lagi ni, kalau anda masih lagi belum pergi, walaupun kita dalam keadaan masa terhad ini, pergilah jumpa dengan pegawai bank. InsyaAllah akan ada jalan penyelesaian untuk anda dapatkan moratorium lanjutan ini. Dan sekarang sebenarnya kita nak putusan Malaysia. Ya, putusan Malaysia dah. Dah. Okey.
Okey, baik. Din, Kita tahu bahawa PRN seperti mana yang saya katakan tadi, PRN Negeri Sabah sudah pun tamat dan kita akan menemui seorang ketua menteri. Tetapi bayangannya ada, nama-nama calon ada, tetapi kita tak tahu siapa yang bakal untuk menjadi ketua menteri. Dan untuk itu kita ingin bertanyakan tentang perkara tersebut bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azban Awang Pawi, fellow penyelidik Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Baik, Doktor. Seperti mana yang kita bagi tahu tadi, ya, kita memang ramai ternanti-nantikan siapakah yang bakal untuk menjadi Ketua Menteri Sabah, ya, untuk edisi kali ini. Bagi pandangan Doktor, kenapa agaknya begitu lama ataupun susah sekali untuk kita mendapat persetujuan untuk kita mencari seorang Ketua Menteri ini, Doktor? Okey. Situasi ataupun komunut calon Ketua Menteri Sabah sekarang ini berlaku disebabkan terdapat dua pihak yang mahukan calon masing-masing menjadi Ketua Menteri. Ya. Satu di pihak Parti Bersatu, satu lagi di pihak Parti UMNO. Jadi isu yang timbul sekali ini ialah UMNO mendapat kelebihan kursi, sekitar 14 kursi, manakala Bersatu pula ada 11 kursi. Jadi sebelum ini Perdana Menteri merangkap Presiden Bersatu menyatakan Haji G dari Bersatu akan menjadi Ketua Menteri Sabah jika mendapat sokongan ataupun dukungan daripada adun-adun yang lain ataupun sekutu parti yang lain. Yeah. Jadi di sinilah beberapa perkara ini timbul. Jadi situasi itu berlaku begitu banyak isu yang mereka bincangkan, difahamkan. Misalnya kalau betul lah Haji G itu dijadikan Ketua Menteri, namun jawatan seperti Menteri Kewangan misalnya perlu dipegang oleh UMNO dan Ketua Menteri tidak memegang jawatan seperti Kementerian Kewangan. Yang ini antara yang menjadi jalan buntu dalam perundingan tersebut. Jadi apabila ini berlaku, sorong tarik tali politik ini terus berlaku, akhirnya mereka serahkan kepada Tuan Yang Terutama Negeri Sabah untuk memutuskan ataupun memutamatkan calon tersebut. Sebab itu merupakan kuasa TYT Sabah untuk melihat, meneliti dan memastikan yang mana adun yang mendapat sokongan tertinggi itulah yang akan menjadi Ketua Menteri. Namun kita tahu TYT menyatakan bahawa beliau memerlukan sedikit masa sebelum membuat keputusan secara mutamat. Sebab beliau perlu meneliti secara keseluruhan. Kalau perlu, beliau akan memanggil ke semua adun ataupun beberapa perkara lagi yang perlu dipertimbangkan. Beliau mahu membuat keputusan dalam keadaan tenang tanpa perlu ada desakan, tanpa perlu ada tekanan daripada pihak-pihak dalam parti politik. Saya kira ini satu situasi, walaupun penting, saya kira kita perlu beri kepercayaan kepada daripada Istana Negeri Sabah, TYT Sabah untuk membuat keputusan yang terbaik ini. Sebab jalan buntu itu berlaku di kalangan parti tersebut. Okey, baik. Doktor, kita melihat bahawa GRS menang tipis kepada Warisan Plus dengan hanya 38 kerusi daripada 73 yang dipertandingkan dan Warisan Plus menang 32 kerusi. Dan adakah Prof melihat bahawa kemenangan tipis ini akan mengheret pada suasana politik yang berpanjangan seperti yang berlaku pada PRU 2018 lalu? Okey. Sebenarnya apa yang berlaku dalam konteks politik di Sabah ni sama seperti apa yang berlaku di Putrajaya sekarang. Di Putrajaya sekarang ni lagi majoriti yang tipis. Ini menjadikan kerajaan itu agak rapuh dan apa-apa saja boleh berlaku. Begitu juga di Sabah, kerajaan yang menang itu taklah terlalu besar majoriti. Jadi mereka perlu sokongan bebas misalnya. Perikatan Nasional memerlukan sokongan daripada Parti Bebas untuk membentuk kerajaan. Jadi saya kira dalam hal ini kita kena bergerak ke arah politik matang. Walaupun perbezaan itu saya kira tidaklah terlalu besar, tapi untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan Sabah, maka selepas penilaian negeri Sabah ini perlu fokus kepada aspek pembangunan, aspek menangani COVID-19 ini dengan lebih baik lagi. Jadi proses ataupun tindakan ataupun politik itu kalau boleh kita perlu tepikan sekarang. Kita fokus kepada pembangunan di
negeri Sabah, fokus kepada menangani COVID-19, fokus kepada kesedaran hidup rakyat di negeri Sabah. Kita tahu Sabah memerlukan lebih banyak dari pembangunan dan kita harap apabila rakyat Sabah memilih untuk bersama Putrajaya, harap Putrajaya tidak mengecewakan kehendak ataupun suara-suara rakyat negeri Sabah. Doktor, kita lihat ya sistem politik di Sabah ni bagi saya sungguh unik sekali apabila kita bercakap berkenaan dengan Ketua Menteri ini, di mana sejarah politik di Sabah pernah mencatat sejarah apabila Ketua Menterinya mengadakan sistem penggiliran. 3 Ketua Menteri dijalankan secara serentak, ya. 3 parti politik dan juga 3 kaum, ya, mereka menjalankan tugas sebagai Ketua Menteri. Bagi pandangan Dr. Sri, adakah perkara ini bakal berulang sekali apabila kita dapat saksikan di sini bahawa JRS mempunyai pelbagai komponen parti di dalamnya, dan kita lihat mungkin tiada kata putus kompromi itu menyebabkan formula ini diguna pakai, Doktor. Okey, kalau kita lihat idea sistem penggiliran Ketua Menteri itu pernah dilakukan ketika era Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1994 dan ianya berakhir pada 2003 apabila Musa Aman menjadi Ketua Menteri Sabah. Idea untuk penggiliran Ketua Menteri itu sesuatu yang baik. Cuma kalau sekarang ini katakanlah UMNO menjadi Ketua Menteri, untuk pada masa akan datang kalau nak diberikan bersatu, belum pasti lagi bersatu akan menang pada pilihan raya negeri akan datang. Sebab kita tahu kemungkinan nanti parti warisan pula yang akan menang. Jadi sistem penggiliran itu barangkali bagus untuk pusingan yang pertama. Namun pusingan kedua itu belum pasti parti yang seterusnya itu boleh menangi pilihan raya negeri dan seterusnya menjadi Ketua Menteri Sabah. Jadi ini agak bermasalah sebenarnya. Namun saya kira isu mengenai Ketua Menteri dan Ketua Menteri ini boleh selesaikan melalui jalan bersih. Seorang menjadi Ketua Menteri, namun jawatan strategik yang jawatan Ketua Menteri itu perlu diberikan kepada Menteri Kanan dalam Kabinet Sabah. Seperti yang dibincangkan tadi, bahawa Ketua Menteri jadi Ketua Menteri, namun jawatan Menteri Menteri Kewangan itu dipegang oleh parti yang lain. Ini membolehkan perkongsian kuasa itu menjadi lebih sejahtera berbanding dimonopoli oleh Ketua Menteri. Sebab kita tahu mengapa mereka ingin berebut jadi Ketua Menteri ialah Ketua Menteri biasanya memegang lebih daripada satu jawatan, terutamanya jawatan Menteri Kewangan. Jadi inilah yang menjadi punca kepada perebutan jawatan Ketua Menteri. Saya kira pengajian jawatan itu perlu diambil kira untuk memastikan bahawa tidak ada monopoli jawatan oleh Ketua Menteri Sabah. Itu yang penting. Okey. Baik Doktor, kita melihat bahawa Sabah ni sebuah negeri yang kaya dengan berbagai sumber semula jadi. Jadi tak ada sebab kenapa Sabah selepas hampir 60 tahun menyertai Malaysia ini tidak mencapai kemajuan yang lebih baik. Secara ringkasnya, kenapa masih banyak lagi tempat di Sabah ini yang tidak dibekalkan dengan keperluan asas seperti air, jalan raya yang bagus dan sebagainya. Jadi menurut Doktor, adakah pemimpin yang baru ini nanti akan dapat menawarkan penyelesaian terhadap masalah-masalah keperluan asas penduduk Sabah ini? Saya kira apabila Perikatan Nasional memenangi pilihan negeri Sabah, saya kira mereka perlu muhasabah diri mereka sebagai ahli politik. Yang pertama, apabila mereka menang, mereka sebenarnya diberikan amanah. Amanah itu bersifat sementara. Dan sebelum ini, sudah lebih 60 tahun mereka berkuasa, parti-parti tersebut, mereka sepatut menjalankan kerja yang lebih baik. Namun, apabila kita di Kota Kinabalu sendiri, 15 minit daripada Kota Kinabalu, kita dapat lihat masih lagi jalan-jalan yang beropak seperti meninjau kempen-kempen di sekitar Kota Kinabalu. Jadi, saya kira sudah tiba masanya rakyat Sabah perlu lebih bersuara, lebih memberikan tekanan kuat kepada Putrajaya untuk memastikan pembangunan mereka yang hak mereka tersebut dapat dipatuhi. Putrajaya pula perlu menyantuni pembangunan di Sabah dengan lebih baik, dengan lebih jujur lagi. Sebab apapun itu kemudahan seperti air, elektrik, internet yang perlahan, itu menjadi isu utama kepada rakyat Sabah. Saya kira
dengan kemenangan ini merupakan muhasabah kepada mereka untuk memastikan mereka dapat memberikan pembangunan yang terbaik. Kita bergerak ke hadapan untuk memajukan rakyat Sabah dan lupakan sengketa politik dan fokus kepada pembangunan. Itulah iktizam sebab mereka juga akan dinilai oleh rakyat selepas tersebut. Rakyat Sabah memilih untuk bersama Putrajaya, bermakna mereka mahukan Putrajaya memberikan pembangunan yang lebih. Ini merupakan satu peluang kedua yang Putrajaya perlu mengambil iktibar juga supaya pembangunan di negeri Sabah tidak diabaikan. Isu-isu cukai minyak misalnya, isu-isu hak-hak Sabah sebenarnya perlu ditunaikan agar rakyat Sabah dapat hidup dengan penuh sejahtera. Lebih-lebih lagi dalam suasana COVID-19 ini perlu pembelaan dasar campur tangan daripada kerajaan pusat untuk memastikan tidak ada rakyat yang terfikir dalam suasana kesat daripada COVID-19 ini. Okey, baik. Terima kasih dicakap kepada Profesor Badia Dr. Awang Azman Awang Pawi di atas segala penerangan berkaitan dengan siapakah yang bakal untuk menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Jadi kepada semua yang ingin mengikuti siapakah yang bakal untuk menjadi Ketua Menteri Sabah, pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di TV3 kerana kami akan memberikan sebarang maklumat siapakah yang bakal untuk menjadi Ketua Menteri ini dari masa ke semasa di TV3. Betul, dan sama-sama kita nantikan, saksikan siapakah yang bakal melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat Sabah kepada mereka. Dan selepas ini, sekarang kita nak kongsikan sedikit sebuah bingkisan mengenai rakan kita ni. Ya, sebenarnya ramai kalau anda perhatikan ya di laman media sosial, contohnya Facebook. Kalau misal kata saya dan Marsha bersiaran, mesti ada komen yang bertanyakan khabar rakan pengacara kita, Fetri Yahya. Ya. Jadi ini dia, saya rasa satu bingkisan yang menarik untuk kita mengetahui bagaimanakah agaknya keadaan sebenar Fetri Yahya sekarang ini. Fetri Yahya sebenarnya jatuh, cedera di muka selepas beliau terjatuh dari basikal di kawasan tempat letak kereta di Sri Pentas pada 16 September lalu, pada Hari Malaysia lalu. Dalam kejadian kira-kira jam 10.30 pagi itu, Fetri telah jatuh tersembam dan menyebabkan bahagian muka mengalami kecederaan dan dia dirawat dan menjalani pembedahan di Pusat Perubatan di Petaling Jaya setelah selesai membuat liputan program Kayuhan Hari Malaysia untuk Malaysia Hari ini. Kalau anda perhatikan ya, Fetri telah pun mengalami kecederaan di bibir, kening, dagu dan juga rahang. Ini merupakan proses untuk menyelamatkan bahagian bibirnya lah. Kita tahu bahawa berlaku kecederaan di bibirnya dan bibir bengkak disebabkan bahagian dalam mulut dijahit kerana tulang rahangnya patah ya, dan perlu dimasukkan skru di bahagian kiri dan juga di bahagian kanan. Dan alhamdulillah kalau kita perhatikan, Fetri Yahya telah pun pulang ke rumahnya selepas menerima rawatan di Pusat Perubatan di Petaling Jaya. Dan ini dia, ini ketika kemalangan baru berlaku. Ketika ini Fetri masih lagi belum menerima rawatan di ward. Ini selepas pembedahan? Ya, sebab pembedahan, dan kita perhatikan terdapat luka di bahagian dahi, di bahagian bibir dan juga di bahagian dagu. Dan di kesempatan ini juga saya nak ucapkan terima kasih dan juga terharu juga Fetri Yahya kerana kalau anda imbas balik ya ketika siaran khas untuk Malaysia Hari ini, tempoh hari 16 September, Fetri Yahya ni begitu bersemangat sekali apabila anda perhatikan beliau sebenarnya tidak berkayu basikal, tetapi Fetri Yahya mempunyai semangat yang saya rasa wow, memang tak boleh digambarkan lah ya, sanggup memakai pakaian penunggang basikal walaupun dia tidak menunggang, dia naik atas truk saja. Beliau memang begitu-begitu bersemangat sekali ya untuk menjadi pengacara waktu ketika itu. Dan saya melihat betapa teruja sekali Fetri Yahya pada hari tersebut, mengenakan pakaian lengkap, pengayu basikal dan sebagainya. Dan kita harap Fetri cepat sembuh, cepat sihat agar boleh kembali bertugas bersama-sama kita. Sepatutnya hari ini Fetri Yahya bersama kita. Ya, betul. Sebab tu kita berdua je hari ini. Sebab tu jugalah kita bawakan bingkisan Fetri Yahya. Kita harapkan bahawa macam Fetri Yahya adalah bersama dengan kami di Malaysia ini. Jadi di kesempatan ini walaupun kita perhatikan Fetri Yahya semakin lama semakin sihat dan mampu untuk tersenyum dan juga bersama dengan keluarga dan anak-anaknya, kita doakan sekali lagi agar Fetri Yahya kembali sihat semula, dapat kembali lagi pastinya menceriakan hidup anda di Malaysia hari ini nanti. Baik, kita nak berehat seketika dan kembali nanti kita akan berkongsi mengenai penyalahgunaan jualan ubatan preskripsi bersama Fazli dan juga tetamu kita seketika nanti di Malaysia Hari ini. Pastikan anda terus setia bersama kami. Jangan mana-mana. Kembali
Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami sejak awal jam 8 pagi tadi. Dan sekarang, adakah anda, saya nak tanya, adakah anda sudah melengkapkan banci? Jangan tunggu sehingga saat akhir untuk melakukan banci secara dalam talian kerana dikhawatiri talian tersebut akan sesak. Dan tahukah anda banci 2020 ini adalah yang ke-6 dilaksanakan semenjak penubuhan Malaysia dan ia dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan seluruh penduduk Malaysia termasuk warga asing di Malaysia akan terlibat dalam banci ini dan maklumat yang dikongsikan adalah penting dalam penyediaan rancangan pembangunan negara. Yang pasti segala data yang anda kongsikan adalah sulit. Pelaksanaan banci 2020 ini membabitkan lebih kurang 32.7 juta penduduk Malaysia dan 9 juta tempat kediaman dan akan dijalankan dalam 2 fasa berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Fasa pertama bermula 7 Julai hingga 30 September 2020 secara dalam talian atau kita panggil sebagai e-census dan manakala fasa kedua akan bermula pada 7 hingga 24 Oktober dengan menggunakan kaedah temu ramah bersemuka. Maklumat lanjut berkaitan banci 2020 boleh didapati melalui portal banci iaitu www.mycensus.gov.my atau media sosial @mycensus2020. Jangan lupa jalankan tanggungjawab anda. Ingat data anda, masa depan kita dan pastikan anda dan keluarga anda dibanci. Itu dia. Jangan lupa untuk melakukan banci. Dan seterusnya, kita ada sedikit bigisan lagi mengenai laporan tinjauan di premis yang menjual ubat-ubatan di sekitar ibu kota yang bertanyakan tentang penjualan ubat terkawal dan temu bual bersama seorang individu yang menghidap penyakit kencing manis, jantung dan juga darah tinggi. Dan laporan tersebut bersama wartawan kami, Putri Alia Natasha Samsudin. Tahukah anda ubat-ubatan seperti antibiotik, ubat darah tinggi, kolesterol, kencing manis dan beberapa ubat tahan sakit disenaraikan dalam kumpulan B Akta Racun 1952 dan hanya boleh diperolehi melalui preskripsi doktor sahaja. Namun, ubat-ubatan ini didapati dijual secara berleluasa di kedai runcit dan beberapa farmasi. Kami berkesempatan membuat tinjauan di premis yang menjual ubat-ubatan di sekitar ibu kota untuk bertanyakan tentang penjualan ubat terkawal ini. Kak, ada jual ubat tahan sakit tak? Ada lah. Farmasi lah ada. Ni farmasi dekat depan tu lah yang macam yang biasa-biasa punya pun tak ada. Kalau untuk ubat tahan sakit ada tak? Itu kena pergi dekat farmasi minta postan. Dia barang tu barang kawalan kita tak boleh jual. Nak tanya, ada jual ubat tahan sakit tak? Tak ada? Kena farmasi. Okey, terima kasih. Hasil tinjauan kami, ketiga-tiga premis ini menegaskan bahawa mereka tidak menjual ubat-ubatan terkawal dan meminta kami untuk membeli di farmasi sahaja. Namun, hasil daripada pencarian di laman sesawang membawa kepada penemuan yang mengejutkan. Sejenis ubat antibiotik dijual secara terbuka menerusi platform beli belah dalam talian. Lebih mengejutkan, penjual menawarkan pembelian secara bukal dengan harga RM58 bagi 100 biji ubat antibiotik. Menurut platform beli belah dalam talian itu, penjual berada di sekitar Kuala Lumpur, Perak dan Johor Bahru. Kami juga menemui beberapa respon pembeli di ruangan komen. Kebanyakan daripada mereka berpuas hati dengan servis yang diberikan oleh penjual. Kami akan mendapatkan pandangan seorang individu yang menghidap penyakit kencing manis, jantung dan darah tinggi sejak 10 tahun lalu berkenaan dengan pembelian ubat tanpa nasihat doktor. Seorang individu yang menghidap penyakit darah tinggi, kencing manis dan juga jantung lebih daripada 10 tahun. Ya. Jadi bagaimana tahap kesihatan puan sekarang? Alhamdulillah setakat ini saya memang sihat dan saya mengikut jadual ubat dengan teratur dan saya dapat ubat-ubatnya daripada
doktor yang bertauliah lah. Okey. Macam sekarang, banyak ubat-ubatan yang perlukan nasihat doktor tu dijual berleluasa di beberapa farmasi ataupun dekat laman platform beli belah pun ada. Pada pendapat Puan sendiri, kenapa kita perlu mengambil ubat yang dinasihatkan oleh doktor sahaja dan bukan beli dekat tempat-tempat lain? Kita elok ikut ubat doktor. Sebab kalau kita beli ubat yang bukan dinasihati doktor, takut-takut mesti ada side effect dia, ada penyakit sampingan untuk diri kita sendiri, kesihatan kita sendiri. Lebih baik kita beli ubat yang betul-betul disahkan oleh doktor, yang ada prescription dia, daripada beli ubat-ubat yang kita tak tahu apa dia punya kandungannya. Mungkin itu ada racun, terlebih racun. Jadi itu akan mudaratkan diri kita sendiri. Pentingnya untuk kita mendapatkan surat preskripsi daripada doktor ataupun pengamal perubatan sebenarnya untuk kita mendapat pelbagai jenis ubat dan ubat-ubatan yang boleh kita kategorikan sebagai kumpulan B ini sebenarnya. Kalau kita mengambilnya dengan dos yang berlebihan, ianya boleh memudaratkan tubuh badan kita dan ianya boleh menjadi racun. Itu yang perlu anda ingat. Baik, untuk Akta Racun 1952 ini sebenarnya masih lagi diguna pakai dan ada pandangan daripada segelintir pihak bahawa mengatakan bahawa akta ini telah pun lama, lapuk dan sebagainya. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 32/2 Akta Racun 1952 dan jika sabit kesalahan boleh didenda RM5,000, penjara setahun hingga 2 tahun. Dan kalau kita lihat denda itu, saya rasa hukumannya begitu ringan sekali dan kita harapkan bahawa akta ini bakal digubal. Itu kata daripada tetamu sebelah saya dia lah nanti. Okey, baik, jom tanpa berlengah banyak masa lagi, saya nak kenalkan kepada kalian, kita bersama dengan kita bersama dengan Encik Amrahi Buang, Presiden Persatuan Farmasi Malaysia. Assalamualaikum, Encik Amrahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penerangan saya berikan tu bagaimana? Betul? Kita boleh mencerahkankan lagi. Ya, boleh yakinkan lagi kan. Baik, kita nak bercerita berkenaan dengan preskripsi ini. Mungkin mereka yang berada dekat kampung kan, mereka rasa apa agaknya preskripsi itu. Mereka ni nak dapatkan ubat, tetapi kenapa nak kena ada preskripsi itu? Sebagai permulaan mungkin Encik boleh kongsikan, Encik Amrahi boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan sebagai preskripsi itu? Dalam bahasa muda, bila kita kata slip preskripsi ni surat ubat aja. Kalau orang kampung cakap tu je lah, surat ubat aja kan. Jadi kebiasaannya kalau kita pergi ke hospital atau kita pergi ke klinik kesihatan, jadi selalu kita pergi jumpa doktor. Lepas tu kita akan dapat, selepas dia dah melakukan diagnosis, dia akan menulis satu dokumen. Kita panggil surat ubat dan dokumen ni mesti dipenuhi. Selepas itu bagi pada pesakit dan pesakit pergi ke farmasi dan untuk mendapat bekalan. Jadi dokumen itu kita panggil sebagai preskripsi. Maknanya satu arahan daripada doktor untuk ubat, jenis ubat, dos dia dan sebagainya, kekerapan dia dan berapa lama. Ya, kadang-kadang surat preskripsi ini yang diberikan kepada pesakit berkemungkinan ubat-ubatan itu tidak ada di hospital berkenaan yang mana mereka pergi kepada doktor tu. Jadi seperti yang saya sebut tadi, jadi bila kata slip preskripsi ini, dia adalah satu dokumen resmi dan juga satu dokumen yang legal. Jadi bila kita kata legal, maknanya mesti perlu diisi. Jadi kita cuma apabila seorang doktor mengeluarkan preskripsi, kita kena pastikan bahawa setiap butir-butir yang ada dalam seperti mana mengikut Akta Racun 1952 itu dipatuhi. Jadi ini adalah tujuan dia lalu untuk mengawal. Jadi perkara ini yang perlu dilakukan dan saya pasti bahawa setiap doktor yang terlatih apa semua, mereka tahu bagaimana untuk mengeluarkan slip preskripsi yang lengkap. Pasal kalau tidak ada slip preskripsi yang lengkap, maka farmasi akan query, farmasi akan kena semak dan sebagainya. Dan kalau kata farmasi sendiri memberikan tidak berpandukan kepada slip preskripsi itu, menjadi satu kesalahan. Betul. Dan surat preskripsi yang diberikan daripada pengamal perubatan itu kepada pesakit bukan sekadar sign macam tu je, tanda tangan saja kan. Perlu ada cop dan sebagainya untuk mengesahkan bahawa surat itu adalah surat yang tulis dan juga benar. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga jenis ubat-ubatan yang kategori bagaimanakah? Tadi saya dah sebut kumpulan B kan. Kumpulan B ni jenis ubat-ubatan yang bagaimanakah perlu untuk kita mendapatkan surat preskripsi daripada doktor terlebih dahulu. Jadi kalau kita kata jenis ubat yang memerlukan preskripsi ni memang daripada kumpulan B mengikut jadual di dalam Akta Racun dan jadi banyak ubat-ubat yang terlibat.
pada mana yang saya sebutkan tadi, bahawa setiap ubat di Malaysia ni perlu berdaftar. Jadi bila kita berdaftar, jadi kita tahu dari segi dia punya kualiti dia, dari segi keselamatan dia, selamat digunakan, dan yang paling penting adalah dari segi dia punya keberkesanan. Dan untuk menggunakan ubat-ubat preskripsi ini memang perlu dimulakan oleh doktor. Jadi berbagai penyakit akan terlibat, sama ada penyakit darah tinggi ke, penyakit diabetes ke, dan penyakit jantung ke, kecemasan dan sebagainya. So jadi perkara-perkara ni yang perlu dimulakan oleh oleh seorang doktor, dan doktor tu kena buat keputusan. Sebab kalau kita tengok obat hipertensi banyak, obat hipertensi atau obat diabetes banyak. Jadi pulang kepada rawatan yang doktor tu fikir untuk memberikan kepada pesakit. Jadi dari situ yang dia akan buat keputusan. Apakah ubatnya, apakah jenis dia, bentuk dan sebagainya. Jadi arahan bertulis tu yang jadi masalah. Jadi mesti dibuat dengan betul supaya pihak farmasi boleh melakukan proses yang seterusnya untuk membekalkan, bukan saja untuk membekalkan, tetapi untuk memberikan ikhmat nasihat. Susah sebenarnya nak makan ubat ni, bukan satu perkara yang mudah. Dan ini peringatan juga saya rasa apabila Cik Abrahi katakan tadi, peringatan juga untuk doktor yang mana mengeluarkan surat preskripsi itu. Sebab ini pengalaman saya lah. Ayah saya pun memerlukan surat tersebut. Surat preskripsi daripada doktor tersebut, saya sendiri tak faham suratnya kan. Jadi kita harapkan bahawa doktor cakap lah tentang perkara ini kan. Bagi tulis, kita tahu, faham lah tulisan doktor bagaimana kan. Tapi kalau berarti jelaslah, terangkan. Kita perhatikan surat yang diberikan untuk pesakit kan harus dikeluarkan daripada doktor. Adakah benar wujud pegawai farmasi pun boleh mengeluarkan surat preskripsi ini untuk diberikan ke farmasi yang lain? Okey. Jadi kalau menjawab pada soalan itu, kalau kita kata ubat preskripsi, farmasi buat masa sekarang tak boleh menulis preskripsi itu. Preskripsi itu cuma boleh ditulis oleh seorang doktor. Okey. Tetapi walau bagaimanapun dia ada lagi satu kumpulan tau. Bukan kumpulan B, tapi kumpulan C. Tapi kalau kumpulan C, ubat ni boleh dimulakan oleh ahli farmasi. Maknanya apabila tuan pergi ke farmasi komuniti, dan atas tanda-tanda penyakit atau sistem-sistem penyakit, jadi sebenarnya kalau ikut akta ni, kalau kumpulan C itu, farmasi itu boleh memulakan. Contohnya kalau kata ada sesama ke demam ke batuk apa semua, perkara-perkara itu memang dia boleh dimulakan. Tetapi tanggungjawab ahli farmasi adalah untuk memastikan kalau kata berdasarkan kepada dia punya dia perhatikan sistem-sistem. Kalau kita kena refer kepada doktor, kita kena buat refer itu dengan betul. Mana mesti buat cara profesional lah. Betul. Cuma tadi kan dia sebut pasal preskripsi itu kan. Ya, macam kami kita cuma tak mau berlaku kesilapan itu saja. Jadi kita kena screen prescription tu dan pastikan semuanya betul lah dari preskripsi. So satu tugas yang agak inilah. Sebab kalau tidak dapat ni dokumen resmi dan boleh dibawa masuk ke mahkamah. Jadi tak boleh laku kesilapan lah. Betul. Itu sebagai permulaannya. Adakah anda semua dah memahami apakah itu preskripsi itu? Dan ini berbalik kepada ini perbincangan sebenar yang kita nak tanyakan kepada Cik Amrahi berkaitan dengan akta racun 1952 ini. Kalau kita ikutkan tahun ini adalah terlalu lama sangat, ianya tidak digubal dan difahamkan bahawa Cik Amrahi memang memperjuangkan hak untuk kita menggubal akta ini daripada pihak KKM sendiri. Jadi bagaimana untuk tempoh sekarang ini berkaitan akta tersebut? Sebenarnya apabila kita tengok latar belakang akta racun ni, jadi dia masa zaman British dulu. Maknanya tahun 1952. Jadi sampai sekarang ni masih lagi tidak dimelihat. Jadi kita tahu bahawa peraturan-peraturan ataupun section-section yang ada di dalam akta tu perlu dipindah berdasarkan kepada peredaran masa. Lebih lagi sekarang dengan dunia digital dan sebagainya. Jadi perkara itu mesti diubah. Jadi apa yang sedang berlaku sebenarnya, kerajaan cuba nak meminda rang undang-undang ni sebab ada keperluan untuk ketum sebenarnya. Itu asal dia. Dan saya dapati perkara itu telah ditarik balik dan kita kena tunggulah sama ada benda itu akan ataupun akta ni akan dibawa pada bulan November nanti. Sebab di dalam akta ni begitu banyak penambahbaikan yang telah kita bagi input. Macam contoh tadi dari segi macam saya kata preskripsi elektronik sebagai umpamanya.
ataupun macam mana kita mengawasi penjualan ubat-ubat di atas platform digital dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara baru dari segi hukuman. Macam kalau kita tengok sekarang akta racun, dia sekarang kadang-kadang semua kesalahan di bawah akta racun sekarang jadi satu jenayah. Jadi benda itu pada kita tak berapa adil lah. Pasal kita kena asingkan kesalahan-kesalahan yang jenayah. Jenayah ni maknanya kalau you simpan ubat tidak berdaftar dalam jumlah berjuta-juta, takkan denda yang seperti mana yang dia sebut tadi. Tak berbala lah. Tapi dalam lagi satu pihak di mana kesalahan kecil-kecil kan, kata umpamanya tentang persepsi ataupun benda-benda yang remeh apa semua tu kan. Tapi yang tu kita melihat bahawa mesti ada satu section yang kita nak di dalam RUR tu di mana dibenarkan untuk compound. Jadi tak payah pergi mahkamah. Kadang kita kesian saya tengok ahli farmasi, dia punya kesalahan tu sedikit sangat tapi paksa juga pergi ke mahkamah. Saya rasa perkara ni kena ubahlah. Jadi benda-benda macam ni yang banyak yang kita dah masukkan dalam atur. Jadi kita cuma minta kepada kerajaan supaya menyegerakanlah pembentangan akta racun ni. Undang-undang ni ya. Okey, baik. Kita bukan saja perbincangan berdua saja. Kita nak ambil pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bersama dengan Cik Ikram dari Shah Alam ya? Ya, betul. Okey, baik Cik Ikram. Ada soalan nak diajukan kepada Cik Amrahi, silakan. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Cik, saya nak bertanya sikitlah pasal ubat-ubatan, jamu-jamu yang ada jual dekat, contohnya macam dekat pasar malam ke, toko ataupun jamu pasar, betul, ada yang jual dekat pasar malam ataupun pasar hari Minggu yang diorang ada keluarkan, diorang ada jual macam ubat yang ada prescription dan ada yang tak ada prescription. So ubat tu okey ke, bagus ke kalau kata kita beli dan kita guna ubat tu? Sebab macam mak saya sendiri pun selalu kirim saya untuk belikan ubat-ubat tu. So saya nak tahulah macam mana ubat-ubat tu selamat ke tak. Kalau kadang ubat tu prescription katanya daripada klinik, ada KKM semua. So ada yang tak ada. So kita nak tahu adakah benda tu okey, boleh digunakan, selamat atau tidak sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih Cik Ikram dengan jawapan daripada Cik Amrahi. Baik. Betul apa yang Cik Ikram katakan tadi, sebab memang ada lambakan ubat-ubatan tersebut dijual, dan kalau kita perhatikan dekat kotak tu pun ada lulusan KKM dan sebagainya. Bagaimana menjawab soalan ni? Jadi kita kena ingatlah bahawa seperti mana yang saya sebut tadi, aspeknya adalah aspek kualiti, aspek selamat dan juga berkesan. Jadi kita tahu bahawa semua produk di Malaysia ni semua didaftarkan. Jadi kalau tidak didaftarkan memang tak boleh digunakan dan menyalahi akta racun. Jadi kalau kata kita dapat bahawa ubat-ubat yang memerlukan preskripsi ni memanglah tak boleh dijual di kedai runcit, tak boleh jual di pasar malam, di tepi tepi-tepi bangunan dan sebagainya. Jadi pada kita mudah aja solusi dia, iaitu dapatkan daripada klinik dan juga daripada farmasi. Jadi kita ni semua boleh membantu. Jadi dia punya masalahnya sekarang ni apabila kita beli di tempat-tempat tersebut adalah dia punya kesahan tu macam mana, betul ke ubat ni tulen dan ataupun kita panggil ubat palsu ataupun ubat campur palsu ataupun ubat yang diimport oleh migran. Baik. Pun jadi satu isu sekarang ni sebab kita ada banyak pendatang asing yang bawa masuk ubat. Jadi perkara-perkara ni semua menjadi lambakan untuk masyarakat dan sangat membahayakan. Tapi kadang-kadang mereka pun nak tahu juga bagaimana agaknya untuk kita mengesan sama ada ubat tu adalah ubat palsu ataupun ubat secara ubat tu tulen. Kalau pergi ke farmasi senang saja. Maknanya bila kita pergi farmasi, kalau kita jumpa, kita memang ada Pharmatech. Jadi kita boleh cek sebab dia ada dia punya keselamatan, dia punya orang kata benda yang kita boleh gunakan Pharmatech tu untuk mengesan ubat tu sama ada berdaftar, tulen dan sebagainya. Itu yang jadi elok pergi ke farmasi lah, senang. Betul. Itu antara langkah yang senang lah. Senang untuk kita mendapatkan ubat daripada surat preskripsi doktor kan. Sebagai penutup ataupun kesimpulannya, apa yang mungkin Cik Amrahi boleh kongsikan bersama dengan penonton di luar sana berkaitan dengan saya sebenarnya lebih bimbangkan dari segi apa yang berlaku di online. Maknanya atas talian ni, di dalam talian ni sangat-sangat berbahaya. Seperti mana yang disebut dalam kita tengok tadi ada track kan.
di mana begitu mudah kita mendapatkan ubat-ubat preskripsi di atas talian. Saya rasa perkara ini membawa kerisauan kepada KKM, kepada pihak doktor dan juga pihak farmasi. Jadi kita harap perkara ini dihentikanlah. Cuma pada pandangan saya, sebab akta ni tak dipindah lagi. Jadi mesti kita ada peruntukan di mana pengendali platform ni seperti kita tahu kan siapa yang jadi pengendali ni mesti ada kawalan. Jadi mereka pun mesti bertanggungjawab. Kalau contohnya lah katalah sekarang ni ada konsep e-pharmacy. Jadi kalau kata kita nakkan ada e-pharmacy mesti kita kaitkan dengan physical store. Maknanya tempat yang farmasi. Jadi perkara-perkara ini kita dapat tahulah kalau apa-apa kesilapan terus kita boleh pergi kepada ahli farmasi yang berkaitan. Jadi perkara-perkara ini mesti dimasukkan dalam akta tersebut tadi. Baik, okey. Itu saja masa yang sempat diberikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Amrahi Buang, Presiden Persatuan Farmasi Malaysia. Jadi dari anda semua yang mana mungkin sebelum ini pergi untuk mendapatkan ubatan dengan cara yang salah dan juga tidak sah, mulai saat ini kalau boleh itu kita pergilah berjumpa dengan doktor, dan kalau anda ingin dapatkan ubat dari farmasi yang berdekatan, dapatkan surat preskripsi daripada doktor terlebih dahulu sebab kita takut bahawa kita makan ubatan itu dengan dos yang berlebihan. Baik, terima kasih ucapkan kepada Cik Amrahi, dan kita nak berhenti bereaksi ketika sekembali nanti Marsilah, ini rentetan daripada segmen yang kita bawakan pada hari ini. Marsilah sebentar lagi akan bersama dengan salah seorang daripada pakar perunding kardiologi bercerita berkenaan dengan kepentingan memahami ubat-ubatan segalanya dalam Malaysia hari ini. Hari ini saya bakal menembual beberapa orang awam untuk mengenal pasti mereka ini sama ada mereka tahu ataupun tidak apakah itu ubat preskripsi. Sepanjang pengetahuan saya, ubat dengan preskripsi daripada doktor yang membolehkan untuk kita beli di mana-mana farmasi. Maknanya sekiranya kita tidak ada preskripsi tersebut, maka kita memang tidak boleh beli ubat secara sewenang-wenangnya lah. Sorry, tak tahu. Tak pasti lah. Ubat yang orang untuk certain orang je. Macam dia buat untuk certain orang je. Ubat? Tak tahu. Saya tak tahu, cuma saya tahu ubat migraine je. Tak pasti lah. Pernah dengar tapi tak berapa nak ingat. Obat yang dibagi daripada doktor untuk penyakit tertentu. Contoh macam obat darah tinggi, obat sakit jantung. Selain menembual orang awam, saya bertemu dengan Nur Aliza Ayub, ahli farmasi yang sudah berkhidmat selama 31 tahun bagi mendapatkan maklum balas mengenai ubat preskripsi. Tanpa prescription yang lengkap, kami farmasi tak boleh supply ubat. Sebab prescription tu consider as our surat rasmi antara doktor dengan farmasi. Kami minta maaf, kami memang tidak boleh memberi ubat-ubatan tersebut unless emergency case, minta patient simpan semua rekod perubatan sendiri dalam satu buku kecil. Ada nama doktor yang terlibat, nama doktor yang dia selalu jumpa dan nombor phone. Apa-apa kita boleh call direct dan berhubung secara terus untuk dapatkan mungkin untuk satu hari, untuk ubat satu hari sebelum prescription yang baru akan kami terima. Baru kami boleh refill. Itu dia tadi antara pendapat orang ramai mengenai ubat preskripsi, dan berdasarkan laporan yang Faris kongsikan itu tadi, nampaknya masih ramai lagi yang tidak mengetahui apa itu ubat preskripsi. Kalau tadi Fazli sudah membincangkan perkara mengenai penyalahgunaan jualan ubat preskripsi, dan sekarang kita nak cakap pula mengenai ubat. Adakah anda tahu dan anda kenal mengenai ubat yang anda amalkan itu? Dan sebenarnya ubat ni kita tak boleh makan secara sembarangan dan sebagainya kerana ia boleh memberikan kesan mudarat kepada kesihatan kita. Dan untuk memperincikan mengenai perkara ini, bersama saya di studio pada hari ini adalah Dr. Zulhilmi Yaakob, pakar perunding kardiologi, Hospital Pakar KPJ Tawakal KL. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Khabar sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baik Doktor. Kita lihat kan terdapat pelbagai banyak sangat lambakan ubat-ubat yang ada di pasaran sekarang. Boleh didapat begitu mudah sekali. Dan adakah jika kita mengambil ubat ini tanpa kawalan, kita ambil jenis-jenis
ubat secara sembarangan. Adakah itu boleh memberi kesan mudarat kepada kesihatan kita? Contohnya, kita akan dapat serangan jantung, ada masalah buah pinggang dan sebagainya, ataupun paling teruk sekali mungkin dia boleh membawa maut, Doktor? Ya, terima kasih Masila. Apa yang kita faham ialah apakah maksud preskripsi ataupun prescription ya. Dalam satu kertas yang kita panggil preskripsi itu, biasanya seorang doktor tu akan tulis satu nama ubat yang spesifik dan dos yang spesifik untuk jangka masa yang spesifik. Untuk individu yang spesifik juga. Ya, jadi maknanya ubat ni adalah sesuatu yang kita tak boleh ambil main-main, kena ambil serius. Kenapa kita tak boleh ambil main-main? Sebab kita kena tahu apa yang kita ambil ubat-ubat tu, apakah kandungannya, adakah dia memang ada side effect, kesan sampingan ataupun bahaya daripada apa-apa ubat yang kita makan, dan kita kena kenal pasti, dan ahli yang boleh memberi nasihat yang betul mengenai ubat-ubat ni adalah pakar-pakar ataupun doktor-doktor perubatan. Ya, jadi adalah penting untuk kalau kita sakit, kita kena pergi jumpa dengan ahli perubatan untuk dapat preskripsi ubat yang betul. Okey, baik Doktor. Kita tengok sekarang ni disebabkan pandemik COVID-19, ramai yang terkesan, ramai yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, dan ini masanya mungkin bagi mereka untuk membeli ubat-ubatan itu terlalu membebankan, mungkin harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kewangan mereka sekarang. Jadi ramai yang mengambil jalan mudah membeli ubat-ubatan secara dalam talian, membeli ubat dengan harga yang murah. Bagaimana Doktor melihat perkara ini? Ya, memang menjadi daya tarikan sekarang ni dengan suasana sekarang, banyak bisnes yang dilakukan melalui secara online. Tetapi kita kena ada limit juga sebab ubat-ubat ni adalah satu yang benda yang berisiko. Boleh membahayakan kesihatan kita, seperti mana Masila cakap tadi, banyak kesan sampingan yang kita kena tahu. Jadi kalau kita sakit, kita perlu jumpa doktor. Kita tak boleh gunakan alasan kewangan ataupun lain-lain untuk mengambil risiko atas kesihatan diri kita sendiri. Okey, baik Doktor. Saya nak tanya, ini saya rasa sangat popular, maksudnya sangat sering dilakukan oleh orang ramai, berkongsi ubat. Adakah perkongsian ubat itu boleh dilakukan? Sebagai contoh, saya ada seorang rakan yang mengalami kencing manis dan ibunya juga ada masalah kencing manis, mungkin nak jimat dan sebagainya. Walaupun doktor kata tadi, walaupun nak jimat tapi kita tetap perlu jumpa doktor. Ya. Adakah pengambilan ubat secara berkongsi itu digalakkan ataupun sebenarnya tak boleh? Okey, sebenarnya tak boleh. Sebab ubat itu sebenarnya spesifik untuk seseorang individu. Kenapa? Sebab apabila seseorang pesakit itu jumpa doktor, kita akan buat pemeriksaan daripada ujian darah, ujian X-ray dan macam-macam, dan kita akan prescribe ubat yang sesuai untuk individu itu saja. So walaupun selalunya kita ada salah faham, kita ingatkan ubat kencing manis ada satu saja. Oh, ini ubat kencing manis, ini ubat darah tinggi. Jadi tak apalah, ubat saya dah habis, saya ambil je ubat orang lain. Ini ubat darah tinggi juga. Padahal ada berbagai-bagai jenis ubat darah tinggi dan ubat kencing manis. Dan dos yang diambil dan jenis ubat yang diambil oleh orang lain itu mungkin tidak sesuai dengan kita. Jadi janganlah berkongsi ubat. Okey, maknanya walaupun kita ada simptom yang sama tapi kita tak boleh berkongsi ubat. Betul, betul. Dan saya ada terbaca bahawa kalau dos yang diberikan itu bergantung kepada berat badan seseorang. Betul. Secara amnya memang berat badan yang lebih tinggi memerlukan dos yang lebih tinggilah. Secara amnya. Tapi selalunya ubat-ubat sakit-sakit kronik ni biasanya dia ada dos yang tertentu yang dah fix ya, sama ada low dose ataupun high dose. Tapi biasanya kalau berat badan yang tinggi tu kita bagi dos yang lebih tinggi. So maknanya ubat tu dia hanya sesuai untuk individu tertentu. Dia unik. Kita tak boleh kongsi-kongsi. Mungkin sebab keadaan kesihatan seseorang tu, contohnya dia ada masalah buah pinggang sikit. Jadi dia sesuai untuk makan ubat darah tinggi yang jenis A. Tapi kalau seorang lagi ada darah tinggi juga, tapi buah pinggang dia tak ada masalah, dia sesuai makan ubat darah tinggi yang jenis B. Jadi kita tak boleh campur-campur. Dia sangat unik. Jadi doktor, kalau dalam kategori kumpulan B ni penyakit-penyakit seperti jantung, kencing manis, darah tinggi, cair darah dan sebagainya, adakah katanya ubat-ubatan kronik ini perlu diambil seumur hidup. Jadi ramai yang takut, kata kalau kita makan ubat hospital ni nanti ada masalah buah pinggang lah dan sebagainya. Lepas tu tak pergi hospital, tak ambil ubat hospital, cari ubat lain. Macam mana doktor melihat perkara ni? Okey, memang sakit-sakit kronik ni seperti sakit jantung, darah tinggi, kencing manis memang
bila kita ada masalah tu memang kita kena bergantung pada ubat. Ubat-ubat ni memang kena ambil berterusan setiap hari untuk semua hidup. Ya. Sekarang saya dapati ada seolah-olah kesalahfahaman, ada salah faham di kalangan masyarakat Malaysia. Apabila kita dah ada darah tinggi ataupun kencing manis atau apa-apa sakit kronik dan kita disarankan untuk makan ubat yang berpanjangan, akan ada satu ketakutan, prejudis ataupun stereotip ubat-ubat ni akan lama kelamaan bahan kimia ni akan merosakkan buah pinggang. Sebenarnya tidak, ya, sebenarnya tidak. Punca buah pinggang rosak adalah kencing manis dan darah tinggi. Penyakit kencing manis dan darah tinggi yang tidak dikawal itu yang akan merosakkan buah pinggang. Jadi kalau pesakit itu makan ubat dan mengawal kencing manis dan darah tingginya, buah pinggangnya akan selamat. Itu adalah sangat popular salah faham ini di kalangan masyarakat dan ini juga mungkin membuatkan kita lebih senang mempercayai ubat-ubat yang ataupun membuatkan ubat-ubat lain ni lebih menarik, ya. Sebab mungkinlah dikatakan selamat ke ataupun menggunakan bahan tertentu yang tidak merosakkan buah pinggang, ya. Ubat-ubat yang kita guna di hospital memang dah terbukti dengan kajian yang bertahun-tahun lamanya yang menggunakan berpuluh-puluh ribu pesakit dan dijalankan di seluruh dunia dan dah telah terbukti, ya, dengan ilmu disiplin yang sangat ketat, ya. Dua benda, keberkesanannya, efikasinya dan juga safety, in terms keselamatannya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ada sakit kronik seperti sakit jantung, darah tinggi ataupun kencing manis, jangan takut untuk makan ubat seumur hidup. Okey, jadi maksudnya dengan pengambilan ubat secara berterusan tu tidak akan mendatangkan kesan buruk terhadap buah pinggang lah. Ini antara orang kata pemikiran yang salah daripada masyarakat kita. Memang kalau secara amnya saya nak kata tidak garanti 100% pada semua orang memang tak boleh. Tetapi kalau ada setengah-setengah ubat tu memang ada risiko yang kecil yang boleh merosakkan sikit buah pinggang ataupun kesan sampingan yang lain. Tapi kesan-kesan sampingan ini semua memang diketahui oleh doktor yang memberi ubat itu dan akan dipantau. Jadi setiap kali another point ialah apabila kita ada pesakit kronik, apabila kita makan ubat berterusan, kita tidak boleh beli ubat tu berterusan pergi farmasi saja ataupun beli ubat sendiri untuk 5-6 tahun tanpa membuat rawatan susulan. Sebab apabila kita ada darah tinggi dan kencing manis, kita perlu 3 bulan, 6 bulan sekali pergi jumpa doktor untuk cek darah, untuk pastikan kawalan darah tinggi dan kencing manis kita adalah terkawal dan untuk pantau kesan-kesan sampingan jika ada daripada ubat tu. Okey, itu maksudnya pentingnya untuk kita mendapatkan preskripsi daripada doktor supaya kita ni tak tersalah makan ubat. Yep, sebab tak semestinya ubat tu kita rasa boleh makan, ubat tu selamat. Sebenarnya dan tak bila selamat. beri ubat, kita kena jangan makan ubat tu berterusan tanpa membuat rawatan susulan dengan doktor untuk memantau kalau in terms dia punya efikasi, mantau dan juga pastikan ubat itu selamat. Okey, maksudnya rawatan susulan itu juga sangat penting. Okey, baik doktor. Kadang-kadang ada orang dia keliru bagaimana pengambilan ubat yang betul. Kalau kita pergi ke hospital dan sebagainya, kita akan dapat ubat. Di situ ada cara pengambilan, contohnya 2 kali sehari, selepas makan atau sebelum makan, pagi atau malam. Kadang-kadang ramai yang tak peduli, tak ambil cakna akan hal ini. Bagaimana? Okey, kalau boleh memang setiap ubat tu dia dah dibuat untuk jangka masa tertentu. Ada ubat yang apabila kita makan, dia bertahan level dia yang berkesan selama 12 jam. Jadi dia perlu diambil untuk 2 kali sehari. Ada ubat yang kena ambil 8 jam sekali, itu ubat yang 3 kali sehari. Dan ada yang sampai 4 kali, ada yang sampai 6 kali pun ada. Ada yang seminggu sekali pun ada, sebulan sekali. Macam-macam jenis ubat. Jadi kita perlu mengikut aturan ataupun jadual yang ubat itu kalau boleh. Kalau lari dalam 1-2 jam tu tak ada masalah lah. Tapi jangan kalau kita diberi ubat untuk makan 3 kali sehari, kita hanya makan sekali sehari saja. Nanti dia memang tidak akan berkesan lah. Maksudnya dia tak ada efek lah, kesan lah pada kesihatan kita. Kita akan jadi sakit tu akan senang datang semula ke atau bagaimana? Biasanya kalau contohnya kencing manis. Kencing manis ni apabila paras gula kita tinggi. Kalau kita diberi ubat yang kena makan 2 kali sehari, maknanya ubat tu apabila kita makan, dia tahan untuk 12 jam. So lepas 12 jam, kalau dos yang satu lagi kita tak ambil, nanti paras gula kita akan naik balik.
Serupa juga dengan darah tinggi. Ya. Tekanan darah, kalau kita kena makan ubat 2 kali sehari, kita makan pagi dan petangnya tekanan darah akan naik balik. Kalau kita tak ambil dos yang sepatutnya kita ambil pada waktu itu. Ya. Okey, baik, itu antara perkongsian yang menarik daripada Dr. Zulkifli mengenai betapa pentingnya untuk kita memahami ubat-ubatan yang kita ambil. Dan selepas ini, pastikan anda tidak mengambil mudah akan ubat-ubatan anda. Pastikan anda mendapatkan preskripsi daripada doktor. Dan kita nak berehat seketika, tapi sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Zulkifli Yaakob, pakar perundingan kardiologi, Hospital Pakar KPJ, Tawakal KL, kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama seorang, ini dia pelakon, penyanyi, pengacara yang sangat kacak, Alvin Chong. Katanya ada single terbaru. Nak tahu lagu apa? Pastikan terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Ku jadikan kau sebuah kisah manis hidup ini. Tiba saat berpisah, terimalah hakikatnya. Papamu, mamamu takkan pernah merestui. Papamu, mamamu hanya mau yang terbaik buatmu. Sayang Salma, sayangku Salma, namun cinta dihalang orang tua. Sayang Salma, sayangku Salma, ku cinta kamu sampai selamanya. Oh, bukannya ku tak cinta, bukannya ku tak sayang, apa daya bila hasrat terlarang. Ku tak mau kau seksa tanpa restu mereka, dengarkan saja kata mereka. Oh papamu, mamamu hanya mau yang terbaik buatmu. Sayang Salma, sayangku Salma, namun cinta dihalang orang tua. Sayang Salma, sayangku Salma, ku cinta kamu sampai selamanya. Ku harus pergi, harus pergi. Jagalah dirimu, jagalah hatimu. Ku harus pergi, harus pergi. Tahan rindumu, nanti kau mampu untuk dapat lupakan aku. Sejujurnya aku nanti tanpamu, tanpamu ku pasti rapuh. Sayangku Salma, dihalang orang tua. Sayang Salma, sayangku Salma, ku cinta kamu sampai selamanya. Jagalah dirimu, jagalah hatimu. Wow, wow. Jagalah dirimu, jagalah hatimu. Sayangku, sayangku Salma. Itu dia Alvin Chong, sayangku Salma. Sayangku Masila. Sayangku Salma. Itu saya nak tanya, kenapa sayangku Salma? Dia tanya kenapa sayangku Salma tak sayangku Masila. Dia kata dia lah. Kenapa saya kenapa pun tak Salma tahulah. tu? Kenapa Salma? Sebab soalan ni memang sering ditanya. Saya pergi mana-mana pun kenapa Salma, kenapa Salma. Sebenarnya kenapa Salma kena tanya komposer dia. Sebab bunyi dia memang, melodi dia memang sesuai dengan Salma.
Kita nampak macam vibes lagu ni macam lain sikit daripada lagu Alvin Chong. Sebelum Dah ni. ada 5 lagu kan? So kali ini nak try genre baru sebab sebelum ni Alvin pernah try ballad, pernah try genre menari. So sekarang nak macam try jugalah yang reggaeton ni. Jadi reggaeton. Reggaeton. Oh, reggaeton ni kalau ikutkan dah masuk dalam industri Malaysia dah berapa lama dah? Agak-agak reggaeton ni. Sebab lagu macam reggaeton ni dia macam Adi-Beradi kan yang nyanyikan rentak macam ni. Sebenarnya reggaeton dia kalau nak cerita pasal history dia dah lama. Dah zaman-zaman bapak saya mungkin dah ada. Tapi nak bagi dia vibe lain sikit. So kita masukkan instrumental muzik-muzik yang modern sound. Ya, kita campurkan lah kan. Betul. Elvin sihat ke? Tengok macam tak sihat dia. Sihat. Ke banyak sangat job macam letih hari Jangan ni? macam ni. Tak. Banyak sangat back to back. Tak, sebab mata memang sepet. So memang sering macam orang dah rasa macam kenapa Alvin macam penat. Pagi pula tu. Pagi pula datang tu, sini. kena nyanyi lagi. Mata tak terbuka luas lagi. Tak biasa bangun pagi. Jadi Elvin sekarang ni memang sibuk untuk mempromosikan lagu Sayangku Salma ni lah. Betul. Jadi untuk yang aktiviti lain, Aktiviti berlakon ke lain masih ada lagi? Ada. Minggu depan akan start masuk set balik. Drama. And then macam tu je lah sementara ni. Ada plan ni lah untuk next year nak buat tour semua. Patutnya tahun ni. Tapi kan sebab PKP kan tak boleh buat tour. So tahun depan harap-harap bolehlah start masuk tour untuk buat lagu semua. Okey, kalau kita tengok video klip Alvin ni dekat Kelantan. Kelantan ada, dekat Terengganu ada, dekat Cameron Highland ada. Oh, maknanya pilih dekat area sana, Pantai Timur sana. Sebab music video ni shoot time PKPP. So masa tu sebab memang suka pergi overseas cuti sebelum ni, tapi kali ni tak boleh. So kita ambil kesempatan sambil kerja sambil jalan. Betul. Dekat Malaysia pun cantik juga kan. Cantik. Menarik juga. Difahamkan lagu Sayangku Salma ni macam berhantu juga sebab saya terbaca juga artikel Sayangku Salma ni setiap orang individu yang mungkin Salma ni kadang ada kait-ngait lah saudara ke kan. Dan difahamkan juga bahawa 30 juta tontonan dekat akaun TikTok. Sekarang dah sampai 40 juta. Sekarang dah banyak. Jadi mungkin boleh kongsikan macam apa rahsianya Sayangku Salma ni sehingga boleh meletup? Antara cara yang Alvin gunakan dengan management, dan bincang management, kita lancarkan lagu ni dekat platform TikTok dulu. Sebab bagi Alvin, TikTok ni merupakan satu platform yang sangat hangat, sangat trending lah. Tengah trend lah sekarang. So Alvin pakai platform tu untuk lancarkan lagu. So saya rasa ini merupakan satu langkah yang sangat-sangat bagus untuk saya. Sebab sebelum ni lagu saya ikutkan cara tradisional. Maknanya kita servis radio, TV dulu. Tapi sekarang kita masukkan dalam TikTok. Sebab ramai budak-budak muda tengok TikTok. Ya, betul. Sebab dia cuma 15 saat. So senang orang nak dapat tahulah pasal benda ni. Okey, sebab lagu Sayangku Salma ni dah meletup. Alvin ada perancangan lain tak? Nak buat lagu lain ke? Mungkin lepas ni nak record lagu lain? Label Universal Music sebenarnya ada cakap dengan Alvin nak bincang lah nak buat 2-3 lagu lagi. So setakat ni belum lagi decide nak genre macam mana. So kalau ada orang nak cadangkan, bolehlah pergi Instagram saya, follow saya, bagi tahu saya boleh saya cuba lagu macam mana. Jangan DM Elvin nak menggatal je. Bagi good sikit. Okey Elvin, sebenarnya bukan Masila dan saya yang tanya soalan. Sebenarnya ada juga soalan daripada peminat-peminat Elvin. Oh, ya ke? Jom kita saksikan apa antara soalan yang akan diajukan. Jom. Hi Alvin, my question is what do you think about your future life in 30 years? Thank you. What do I think about future? Future. What do I think about my future? Yeah. Saya rasa masa depan ni memang sukar dijangka. Especially lepas PKPP ni kan. Bagi saya cuma harap dekat masa depan ni kita semua orang boleh hidup bahagia dengan happy je lah. Tu je boleh harapkan. Tapi alhamdulillah selepas sekarang ni fasa PKPP, Elvin pun dah makin lama makin ada lagu kan. Nak cakap makin ada perut ke apa ke. Kembang ke. Ada peminat. Okey, baik. Kita ada soalan seterusnya daripada peminat Alvin. Apa tu soalan tu? Paling manis sekali adalah kenangan waktu menonton Elvin sebagai pengacara I Can See Your Voice Malaysia yang musim pertama. Jadi soalan Isma kepada Elvin, apakah kenangan paling manis yang Elvin hargai dan kalau boleh nak ulang semula dan rasa bahagia semula waktu melalui kenangan tu. Saya percaya kenangan manis tu banyak. Mesti banyak. Tapi yang mesti paling banyak. manis yang paling tak ingat. boleh lupa lah. Paling tak boleh lupa sebab memang kenangan kalau cakap kenangan ni memang banyak sangat. Tapi kalau antara kenangan yang ada similarity,
Yang Alvin suka ataupun Alvin ingat adalah setiap kali Alvin keluar ataupun lepak dengan siapa-siapa, semua orang senyum je. Maknanya kenangan tu macam bila kita tengah borak kosong ke apa ke, tapi vibe tu, momen tu memang kita rasa macam ringan dengan happy je. Happy ni mempengaruhi kawan kat sekeliling lah. Tak semestinya. Macam positive vibe lah. Dia datang kalau tengah ni berduka lara, berduka cerita. Datang jumpa dia. Confirm lepas tu happy. Okay, baik. Ini soalan yang paling mencabar saya rasa. Saya rasa special sikit. Special sikit. Elvin tak tahu siapa dia. Okey, jom kita saksikan. I know you didn't expect to see me here, but actually I pun ada soalan. So my soalan is, you dah makan ke belum? Ya. Yeah. Okay, I pun ada soalan nak tanya. Elvin, bila nak ajak I pula keluar? Asyik I jadi tukang hantar, driver je, tengok you all tu kat TikTok, gini. Bila nak buat TikTok dengan I pula? Dapat tak? Dia perasaan yang pertama macam kan happy tiba-tiba mak dia keluar. Mak tak keluar. Tapi sebenarnya Mak Atalia memang sangat sporting, sangat friendly. So I tanya dia nak panggil aunty ke panggil kakak, cakap panggil sis je. So dia sangat sempoi sebab kita punya umur pun tak jauh sangat. So sebenarnya Atalia is a very talented girl and then the mom also very talented. So I hope to hang out with both of them soon. Sebab setiap kali macam cakap dengan mak dia, mak dia jadi tukang hantar kan. So kali ini dia dah minta okeylah bolehlah ajak sekali. Kali terakhir keluar bila? Keluar bila? Kali terakhir keluar kan mereka dua. 3 days ago. Baru lagi lah. Tu tadi tanya, dah makan belum? Dah makan belum? Belum lagi. Baru jadi kita makan lagi. Okey, Elvin, kata-kata terakhir untuk peminat, mungkin Elvin selepas ini nak mempromosikan lagu ni di mana-mana, silakan. Okey, ini kali kelima Elvin keluarkan lagu single Melayu dan harap-harap korang boleh bagi peluang pertama untuk dengarkan lagu saya dekat music video, pergi tengok music video dan juga kalau boleh nak buat challenge dekat TikTok boleh juga. Nanti saya boleh tengok. Ada challenge TikTok tau. Ada akaun TikTok tak? Ada tapi tak aktif lah. Sebab nak kena menari semua kan. Okey, jadi terima kasih Elvin. Kita doakan agar kerjaya bidang seni bukan saja nyanyian, malah lakonan, hosting semua dipermudahkan. Semoga segala terus dan lancar untuk Elvin. Dan semoga lepas ni banyak job datang. InsyaAllah kan. Okey, kita dah sampai ke penjuru rancangan. Jadi dirakan apa yang kami bawakan pada hari ini, pelbagai topik yang kita bawakan berkaitan PRN dan juga berkaitan dengan ubat preskripsi. Dirakan anda semua telah pun mendapat pelbagai informasi yang berguna lah untuk kehidupan seharian kita. Dan jangan lupa pada esok hari satu topik yang menarik untuk kita kongsikan iaitu sempena dengan Hari Jantung Sedunia esok hari di Malaysia hari ini. Untuk segalanya pastikan anda terus menonton Malaysia hari ini esok dan kami tinggalkan anda dengan Elvin tak terganti. Silakan Elvin. Bye. Silakan. Kepala ini mau pecah, fikirkanmu. Hati telah penuh, mau meledak rindukanmu. Kata tak cukup untuk ungkapkan perasaanku. Kau takkan menyangka sebentar mana ku fikirkanmu. Bagiku dunia dan seisinya takkan berkuasa menggantikanmu. Bagiku tiada yang bisa jahagiakanmu, buatku jadi diriku. Kepala ini mau pecah, fikirkanmu. Hati telah penuh, mau meledak rindukanmu. Kata tak cukup untuk ungkapkan perasaanku.
Kau takkan menyangka sebesar mana ku inginkanmu. Bagiku dunia dan seisinya takkan berkuasa menggantikanmu. Bagiku tiada yang selainmu bisa